yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Kitab Bidayatul Hidayah, muka surat 7, baris yang ke-12 daripada atas. Surat 7 baris yang ke-12 daripada atas. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi amin. Famimma yajibu limaulana jalla wa azza ishruna sifatan. Famimma yajibu li maulana jalla wa azza ishruna sifatan. Famimma khabar muqaddam, ishruna sifatan. Ishruna tu mubtada muakhar, sifatan menjadi tamyiz bagi ishruna. Maka tu terjemahan dia, tak ada ertinya dah. Maka setengah daripada barang yang, yakni sifat yang wajib bagi Tuhan kita yang maha mulia lagi kuasa, 20 sifat. Hak ni hak sambungan matan Ummil Barahin. Sambungan matan Ummil Barahin yang terdahulunya, fayajibu ala kulli mukallafin syar'an an ya'rifa ma yajibu fi haqqi maulana jalla wa azza wa ma yastahilu wa ma yajuzu. Kemudian wa kaza yajibu alaihi an ya'rifa misla zalika fi haqqi rusuli alaihi mussalatu wassalam. Sambungan dia, famimma yajibu limaulana jalla wa azza ishruna sifatan. Itu sambungan dia. Fayajibu ala kulli mukallafin syar'an an ya'rifa ma yajibu fi haqqi maulana jalla wa azza wa ma yastahilu wa ma yajuzu. Maka wajib atas tiap-tiap mukallaf bahawa mengenal akan sifat yang wajib bagi Allah dan mengenal akan sifat yang mustahil bagi Allah dan barang yang harus bagi Allah. Wa kaza yajibu alaihi an ya'rifa misla zalika fi haqqi rusuli alaihi musallatu wassalam. Dan demikian lagi wajib atas tiap-tiap mukallaf mengenal akan seumpama yang diberikan itu, mengenal akan sifat yang wajib, sifat yang mustahil, sifat yang harus pada hak sekalian Rasul alaihi mussalatu wassalam. Jadi permulaannya wajib atas tiap-tiap mukallaf mengenal akan sifat Allah. Demikian juga wajib atas tiap-tiap mukallaf mengenal akan sifat Rasul. Yang mana permulaan agama adalah mengenal Allah dan mengenal akan yang bawa kita kepada mengenal Allah, iaitu mengenal Rasul. Itu permulaan agama.
Kemudian mengenal Allah, mengenal Rasul, mengenal akan sifat Allah dan mengenal akan sifat Rasul. Sifat Allah, sifat Rasul ni sifat yang wajib, sifat yang mustahil, sifat yang harus bagi Allah dan Rasul. Yang kesemuanya 50 aqaidul iman. Campur sifat Allah, sifat Rasul, sifat wajib, sifat mustahil, sifat harus. Keluar jumlahnya 50 aqaidul iman. 20 sifat yang wajib bagi Allah, 20 sifat yang mustahil bagi Allah, 1 sifat yang harus bagi Allah, 4 sifat yang wajib bagi Rasul, 4 sifat yang mustahil bagi Rasul, 1 sifat yang harus bagi Rasul. Campur kesemuanya 50 aqaidul iman yang menjadi permulaan agama yang wajib atas tiap-tiap mukallaf mengenal Allah, mengenal Rasul. Kena nak masuklah kepada sifat Allah Subhanahu wa taala, kemudian barulah pergi kepada sifat Rasul. Ini dalam matan Ummul Barahim. Jadi famimma yajibu li maulana jalla wa azza isyruna sifatan ni baru nak mulai bicara berkaitan dengan sifat yang wajib bagi Allah Subhanahu wa taala. Dan nanti akan disusuli pula dengan sifat yang mustahil bagi Allah dan disusuli pula dengan sifat yang harus bagi Allah. Barulah masuk pula kepada sifat-sifat Rasul. Ini hak permulaan agama, mengenal Allah, mengenal Rasul. Kemudian kita jangan lupalah terdahulu apa makna makrifah, mengenal akan Allah Subhanahu wa taala. Makrifah, mengenal akan Allah Subhanahu wa taala adalah al-jazmu, pegangan yang putus, pegangan yang kejap, pegangan yang tidak berubah-ubah dah. Kemudian pegangan tu muwafaqah, bertepatan dengan pegangan yang sebenar. Kemudian pegangan yang putus yang bertepatan dengan pegangan sebenar terbit daripada dalil. Kena ada dalil bagi 50 aqaidul iman. Dalil bagi sifat Allah dan juga dalil bagi sifat Rasul. Apakah dalil Rasul sidik? Apakah dalil Rasul amanah? Apakah dalil Rasul tabligh, Rasul fatanah? Apa dalilnya? Dalil sifat Allah, dalil Allah ada langit, ada bumi. Dalil Allah kuasa, ada langit, ada bumi. Itu dalil bagi sifat Allah. Dalil bagi sifat Rasul, kita jazam di akidah kita, Rasul benar, Rasul amanah, Rasul tabligh, Rasul fatanah. Jazam di akidah kita. Kemudian yang kita pegang Rasul ni sidik, amanah, tabligh, fatanah bertepatan dengan akidah yang sebenar. Bertepatan. Itu dua. Mana dalil dia? Dalil sidik, amanah, tabligh, fatanah. Sama ada dalil ayat Al-Quran, dalil naqli dia panggil, ataupun dalil akli. Apakah dalil? Sekurang-kurangnya dalil akli yang kita berpegang jazam, kejap, putus, tak berubah dah. Rasul ni sidik, amanah, tabligh, fatanah. Dalilnya mana? Ni. Ni hak makrifah, permulaan agama, mengenal akan sifat Allah, mengenal akan sifat Rasul. Dengan makna makrifah ni jazam putus di akidah kita. Kemudian apa yang jazam putus di akidah kita ni bertepatan dengan akidah yang sebenar. Satu laginya terbit daripada dalil. Jangan hanya turu orang semata-mata. Kenapa kamu berpegang Rasul benar? Dah orang sebut Rasul benar belaka. Kenapa kamu berpegang Rasul amanah, tabligh, fatanah? Dah orang duk ngajar sebut gitu belaka. Dalam kitab pun sebut gitu belaka juga. Sidik, amanah, tabligh, fatanah. Itu orang mengajar. Hak tu dalam kitab. Hak dalam kitab dia urang dalil. Sidik, amanah, tabligh, fatanah. Mana dalil?
Oh, dalil sidik amanah tabligh fatanah. Adalah kitab tu. Hak dalam kitab, hak di kita. Kalau tidak berdalil dipanggil pegangan orang yang muqallid. Pegangan orang yang tu orang semata-mata dia khilaf ulama. Satu pandangan mengatakan tidak sah iman dia. Walaupun berpegang Rasul Siddiq amal tabligh fatanah tu betul sekalipun, tapi tak ada dalil. Satu pandangan mengatakan imannya tak sah lagi, makrifahnya tak sah lagi. Satu pandangan dah dia pegang kejap Siddiq amal tabligh fatanah, dan Siddiq amal tabligh fatanah ni pula bertepatan dengan sebenar, tak salah tu, tapi tidak berdalil. Imannya sah, makrifah dia sah, tapi berdosa. Kenapa? Kerana tak mengaji bab dalil. Hanya mengajinya sifat sidik amanah tabligh fatanah dan berpegang, tapi tak mengaji dalil. Ngaji sekerat lah tu. Ngaji setakat sifat sidik amanah tabligh fatanah. Dalilnya mana? Oh, dalam setengah kitab tak ada dalil. Tu kitab halus, kitab kecil. Kitab halus, kitab kecil ni disebut rekah je lah, dibilang sifat je. Hak tu tak padang hak tu. Hak tu mungkin pekak hak mula-mula sangat. Mula-mula umur 5, 6, 7 tahun waktu tu. Dalil-dalil tak ada lagi. Tu tak apalah disebut, dia belum mukallaf lagi. Ni kewajipan atas orang mukallaf, orang yang baligh serta berakal. Dah kita baligh dah. Kalau hanya sifat Allah dan Rasul ni sifat saja hak 50. Dalilnya tidak disertakan. Hak tu hak mula-mula, hak budak mula-mula yang belum balik lagi. Ni kadang-kadang bila bicara bab dalil bagi sifat Allah tu boleh pergi. Okey, dalil bagi sifat Allah. Tadilah dalil Allah ada, ni ada langit ada bumi. Kalau Allah tak ada, nak bagi mana langit bumi? Tu dalil dia. Dalil akal dia bagi. Tapi dalil sidik amanah tabligh fatanah, mana dalil dia? Dia ambil kitab pecik sangat-sangat untuk tarah umur 6-7 tahun. Hak tak ada dalil, dia pakai hak tu untuk pegangan orang yang mukallaf, orang yang baligh serta berakal. Tak luluh gitu. Tapi atas pandangan muktamad tidak berdalil. Hak pegangan kita berkaitan sifat Rasul tadi, iman dia sah, makrifah dia sah, tapi berdosa kerana tak belajar akan dalil bagi sifat Rasul hak wajib fardu ain ke atas kita. Berdosa kerana jahil fardu ain satu, berdosa kerana tidak berdalil satu. Berdosa kerana jahil fardu ain pula, fardu ain tauhid usuluddin. Pada ni berdosa tidak berdalil pula, dosa hak bab ilmu akidah, ilmu pegangan. Ni bukan dosa bab furu' agama, cabang agama ni. Ni dosa usul agama. Ni dosa usul agama. Walaupun bab dalil ni ada kata furu' bagi usul, tu bicara lain lah. Tapi nak cerita ini bicara bab usuluddin. Ini bicara bab pegangan. Tak lepas mengaji fardu ain ilmu tauhid. Tak lepasnya macam mana? Mengaji sifat Rasul, dalilnya tidak sampai. Mengaji setakat sifat Rasul, tak pergi kepada ilmu untuk mengetahui dalil yang kita dah berpegang. Rasul sidik amanah tabligh fatanah, jahil fardu ain dalam ibad ilmu tauhid. Tu kena kira lah tu, kena kira molek. Apakah dalil yang kita berpegang akan sifat Rasul? Atau atas masing-masing lah. Dalil nakli, dalil Quran, itu hak nombor 1, tak apalah. Tak ingat ayat Al-Quran. Dalil bagi Rasul sidik amal tabligh fatanah, dalil akal sekurang-kurangnya. Jangan taklid turut orang semata-mata. Orang duk sebut Nabi Rasul sidik amanah tabligh fatanah, kita pakai turut saja tanpa berdalil. Ini bicara bab makrifah. Jazam
akidah yang jazam, yang putus, yang kejat, yang tak berubah dah. Kemudian yang kita jazam putus tu akidah yang sebenar. Yang ketiga yang kita jazam putus tu terbit daripada dalil. Ada 3. Itu makrifat permulaan agama. Kemudian jazam putus pegangan ni dia tak gerak dah, tak cabut dah. Cuma yang kita jazam putus di akidah kita ni kuat ke tak kuat. Tu bicara lain pula tu. Kuat ke tak kuat tu bicara lain. Bab bicara jazam putus akidah makrifah ni tak ada cabut dah. Jangan pula cerak mengajar orang akhir zaman ni mudah cabut akidah. Mudah cabut akidah. Tak ada kerja saja cabut akidah dah. Tak ada duit je cabut akidah dah. Sebab apa cabut akidah? Dah. Kerja ke, duit ke, rezeki daripada Allah, bukan daripada kerjanya. Kenapa nak serabut tak ada kerja? Mana apa ni? Sudah tidak berpegang rezeki daripada Allah. Dia apa? Cabut dah akidah. Cabut akidah. Akidah nak cabut ke mana? Sebab apa? Jazam putus kejap nak cabut dah. Cuma kuat ke tak kuat? Tu bicara lain. Ni sebut orang sekarang ni mudah cabut akidah. Contohnya tak ada kerja, bimbang lalu dah. Ni tak ada kerja ni. Nanti nak bayar ni. Rezeki duk mana? Rezeki milik Allah ke rezeki datang dari kerja? Rezeki daripada Allah. Tak ada kerja pun Allah rezeki. Siapalah rezekinya? Nak bimbang buat apa? Bimbang. Cabut dia kata akidah. Ni tak reti orang panggil. Orang ceramah gini tak reti sangat. Akidah tak cabut dah. Kalau kata akidah tu goyang. Goyang sebab akidah tak kuat. Akidah tak kuat. Nak kuat akidah ni dengan amal ibadah zahir batin lah tu. Tu nak kuat akidah, nak tebal, nak kejat. Tapi nak ceritanya bab makrifah, jazam, putus, kejat ni tak ada cabut. Cabut tu orang batal iman, batal makrifah, orang kafir di sisi Allah Subhanahu wa taala. Cabut kan. Tak ada dah di akidahnya Tuhan ada. Tak ada dah di akidahnya Tuhan sedia, Tuhan kekal. Tu batal iman, batal makrifah, batal akidah, tu kafir. Jadi cabutnya kok mana? Mudah-mudah. Cabut iman kerana tak ada kerja. Hati jadi rungsing. Sebab apa dia gitu? Kerana tidak berpegang rezeki daripada Allah, berpegang rezeki daripada kerja. Siapa yang berpegang rezeki bukan daripada Allah? Siapa yang berpegang rezeki daripada kerja? Betul, kenapa bimbang kerja tak ada? Kita orang lemah. Gitulah. Badan ni. Akidah kita lemah, iman kita lemah. Cabut akidah kafir. Rusing tak ada kerja jadi kafir. Siapa kalau tak ada kerja dah rusing? Dah rusing. Tak ada kerja orang pecah saya sebut waktu tu. Hak tengah-tengah ni, tengah-tengah ni tengah-tengah duk tanggung anak-anak ni. Hak tengah belajar belaka lagi ni. Hak tengah muda-muda nah. Hak orang tua pecah nak sebut dah tunya, tak ada kerja lagi suka, gaji masuk. Tak ada kerja using. Kau suka ada. Dah gaji masuk. Lepas tu bonus pun masuk. Kerja dah. Suka tak ada kerjanya. Ni hak tengah tanggung ni, hak tengah banyak tanggungan ni. Tak ada je kerja. Using ke tak? Tak ada orang dah using duk mikir, nak bayar tu, nak bayar tu, banyak tu nak bayar. Nak kira mana tu? Kalau tak ada kerja ni sekejap je okey. Kalau tak ada kerja lama-lama habis simpanan. Bergelisau. Bimbang. Tu bukan cabut akidah. Aduh ceramah. Cabut akidah. Orang sekarang ni mudah sangat cabut akidah. Tak ada kerja, bimbang, cabut akidah lalu dah. Ini dah jazam, putus. Tak berubah dah. Tu tetap dah. Kuat dah kuat tu bicara lain. Kuat dah kuat tu bicara lain.
Ini cerita makrifah permulaan agama lah. Makrifah permulaan agama. Bukan cerita makrifah dalam kitab-kitab haqiqah. Dalam kitab hikam makrifah juga. Man arafal haq syahidahu fi kulli syai. Sesiapa yang mengenal Allah, nescaya akan syuhud akan Allah pada tiap-tiap sesuatu. Mata melihat sesuatu, hati syuhud memandang akan Allah. Mata melihat apa sekalipun, hati syuhud memandang akan Allah Subhanahu wa taala. Itu makrifah aulia. Itu makrifah para sahabat radhiyallahu anhum. Bukan cerita makrifah permulaan agama. Ni hak karut-karut tengok lembu, tengok kambing, tak memandang Allah, tidak makrifah dia kata. Tengok bini tengok suami, tidak memandang Allah, tidak makrifah. Berpaling ke kanan, berpaling ke kiri, tidak memandang Allah, tidak makrifah. Ni jeng ni. Ni jeng. Ni hak ajaran karut. Mereka yang mereka yang jahil makrifah permulaan agama ilmu tauhid, dan mereka yang jahil berkaitan dengan makrifah dalam bicara kitab haqiqah, kitab hikam, kitab adun nafi. Ni karut. Bab pegangan pun karut, bab ilmu haqiqah pun karut. Dicampur aduk antara makrifah permulaan agama dengan makrifah kemuncak agama. Dah tengok lembu, nampak lembu lah, tapi hati tidak memandang bahawa lembu tu digerakkan oleh Allah, dihidupkan oleh Allah. Hati tidak memandang akan Allah ketika melihat akan lembu kambing. Siap. Sebab apa? Sebab makrifah ni man arafal haq syahidahu fi kulli syai. Sesiapa yang mengenal akan Allah, siapa yang makrifah akan Allah, nescaya ia akan memandang Allah pada tiap-tiap sesuatu. Tadilah tengok lembu, hati memandang Allah. Tengok kambing, hati memandang Allah. Tengok isteri, hati memandang Allah. Isteri tengok suami, hati memandang Allah. Berpaling ke kanan, berpaling ke kiri, hati memandang Allah. Tak nampak Allah, tidak makrifah. Ni siap ni. Ni punah. Ini punah sebab apa? Sebab dia tak erti makrifah permulaan agama dalam ilmu tauhid. Sehingga kan hati tidak memandang Allah. Hati tidak memandang Allah, orang ni bukan ahli sunnah wal jamaah. Kata karuknya. Tidak memandang dengan basirah ni. Ini orang maqam fana. Bukan buat-buat. Orang maqam fana. Siapa maqam fana? Maqam aulia. Dan itu makrifah apa? Makrifah khassah. Makrifah yang ditaksiskan dengan nur, yang dikurniakan oleh Allah kepada orang sampai maqam fana, maqam aulia. Kita basar mata lendek memandang sesuatu, basirah kita nampak sesuatu je lah. Terhijab kita daripada memandang Allah sebab kita orang maqam awam, maqam syariah. Itu dah pelik tu. Hati kita terhijab dengan dosa. Dosa kita banyak. Hati itu terhijab dengan kelalaian. Kita lalai akan Allah Subhanahu wa taala. Paling besar hijabnya dosalah kita ni. Dosa zahir, dosa batin, dosa diri, dosa kerana tidak menunaikan tanggungjawab dengan keluarga. Banyak kalau kita buat dosa kita kau. Bila dosa kita banyak, kita terhijab, hati kita tidak memandang akan Allah. Ini orang awam pada ni. Tiba-tiba tidak memandang akan Allah. Ketika memandang akan sesuatu, bukan ahli sunnah wal jamaah. Pada ni. Bangun pagi, berpaling ke kanan, nampak isteri, hati memandang Allah. Tidak memandang Allah, mana apa ni? Tidak ada makrifah. Awal pagi tak ada makrifah dah. Sebab apa? Sebab tidak memandang Allah. Tu memang salah sangat-sangat. Kita bicara di sini makrifah permulaan agama. Awaluddin makrifatullah dipanggil makrifah ammah. Hak cerita bab syuhud tu atau makrifah aulia. Itu bicara lain. Mereka mata lendai basar memandang sesuatu,
tapi basirah mereka memandang Allah Subhanahu wa taala. Itu maqam aulia. Berpaling ke kanan, berpaling kiri, nampak dak Allah, pandang dak Allah. Ni hak jenis karut jenis karut. Kamu nak tengok dak Allah, kamu nak pandang dak Allah. Ngaji pasal mana pula dia ni, nak memandang, nak melihat Allah. Dia pun bangun, dia pun berjalan. Ni Allah, ni Allah. Dia Allah ke? Tak ada. Allah yang menggerakkan saya. Jadi kamu bangun jalan, itulah Allah menggerakkan kamu. Tadi kamu duduk lama atas kursi tu, siapa yang mendiamkan kamu? Bukan Allah. Yang kamu duduk atas kursi, dak jatuh ke latar tu, sekat di kursi tu, siapa yang buat kamu tak jatuh ke latar? Bukan kursi yang buat, Allah yang buat. Memandang tak Allah? Tak ada Allah, masa duduk diam lama. Bangun ni Allah ni, Allah. Bukan makna dia Allah, makna gerak itu Allah yang buat. Kena pandang ni nampak Allah, nampak Allah. Tapi yang peliknya kamu duduk diam tadi tu, siapa yang mendiamkan kamu? Yang kamu duduk atas kursi tak jatuh ke latar tu, siapa yang buat kamu duduk tengah gitu, tak sampai jatuh ke latar? Bukan kursi yang buat, Allah yang buat. Pandang tak Allah? Tak ada Allah masa tu. Dia bangun jalan, ni nak Allah ni. Ni Allah ni dia kata. Tapi bukan dia tu Allah. Gerak dia tu Allah yang buat. Kata. Ni karut ni. Ni karut. Itu cerita bab basirah kurnia Allah Subhanahu wa taala. Man arafal haq syahidahu fi syai'. Siapa yang makrifah akan Allah, nescaya akan syuhud akan Allah pada tiap-tiap sesuatu. Basar memandang apa perkara sekalipun, basirah hanya syuhud, hanya memandang akan af'alullah, kesemuanya perbuatan Allah. Kita i'tiqad kesemuanya af'alullah. Kita jazam di akidah kita, gerak diam tu semuanya af'alullah. Itu pegangan. Mereka bukan pegangan, mereka syuhud. Mereka berpegang serta mereka syuhud di bahasa mereka. Siapa mereka? Itu makrifah khasah aulia, para sahabah radhiyallahu anhum. Ni kita cerita ni mengaji sifat Allah, sifat Rasul ni. Hak ni permulaan agama, makrifah permulaan agama, makrifah hak pegangan, bukan makrifah syuhud. Ni kita sekarang ni pun kena hati-hatilah. Bunyi kata saya mengajar ilmu tauhid, saya mengajar ilmu akidah, saya mengajar ilmu makrifah. Tapi huraiannya bukan bicara bab syariat ni, cerita hok maqam tu. Dia tak ada maqam pun, tak ada. Cuma dia buat lakung. Makna orang ni orang yang jahil berkaitan dengan takrifan apa dia makrifah permulaan agama. Ingat baik dalam kitab Bidayatul Hidayah kita terdahulu, haram kita belajar ilmu usuluddin dengan orang yang tidak berguru dan orang yang tidak mahir. Pada masa sekarang ni pun ramai dah orang yang yang merosakkan orang awam dengan mengaku dianya pandai bicara ilmu usuluddin. Dia ingat molek. Ni ilmu usuluddin, ilmu tapak agama. Jangan lupalah apa dia definisi takrifan makrifah permulaan agama. Jazam, mana pegangan yang putus, pegangan kejap, pegangan tak berubah dah. Kemudian bertepatan dengan pegangan yang sebenar. Yang ketiganya terbit daripada dalil. Kemudian bertepatan dengan pegangan sebenar ni lah kena mengaji molek. Bertepatan dengan sebenar lah kena mengaji molek. Sebab jazam putus di akidah. Semua orang jazam putus di akidah, termasuk orang kafir. Orang kafir jazam putus di akidah, hak pegangan mereka. Apa dia ni? Hak pegangan mereka. Mereka sanggup mati dengan kepercayaan mereka, tak gerak. Itu panggil jazam tu, putus. Tapi tak panggil makrifah sebab tak betul. Sebab dia makrifah ni jazam betul berdalil. Ada. Kalau kafir ni memang jazam tapi karuk. Di jazam Tuhan tu patung. Tu karuk gitu, patung kamu yang buat. Macam mana boleh jadi patung kamu yang buat jadi Tuhan kepada kamu? Kalau kamu jadi Tuhan kepada patung, dah sabar sikit. Ni patung jadi Tuhan kepada kamu, kamu yang buat patung. Tu karuk, tu tak panggil makrifah. Kemudian kita orang Islam. Kita orang Islam.
Memang kita jazam putus satu-satu pegangan. Betul ke tak dengan pegangan Ahlussunnah wal Jamaah? Kena ngaji molek. Jazam putus di akidah, perkara jahat bukan qada qada. Tu balik awal. Bapa itu bukan pegangan yang betul. Bukan pegangan yang betul. Perkara jahat, jazam di akidahnya bukan qada qada. Itu akidah yang sesat, bukan akidah yang sebenar. Dah jazam putus seumpama ni, daripada umur balik sampai ke berpuluh-puluh tahun, nak betul balik Allah susahnya lah. Sebab apa? Sebab jazam putus dah berubah dah di akidahnya. Nak buang semula hak jazam, hak karuk tu, nak jazam dengan akidah Ahlussunnah Jamaah, perkara baik ke perkara jahat ke qada dan qadar. Tu kena beradang lah. Tu kena beradang. Kalau tidak buat susahnya lah. Nak ulih ke buang hak jazam di akidah, hak tak betul. Bermula daripada umur balik. Jazam putus dah gerak dah, bukan jahat, bukan qada qadar, tapi tak betul. Nak pastikan betul. Nak pastikan betul tu kena belajar molek. Tiap satu akidah rukun iman contohnya kena kemah molek. Biar kita jazam tu betul. Barulah berdalil. Ni hak bicara makrifat permulaan agama. Kemudian mengenal Allah, mengenal Rasul, mengenal akan sifat. Ni nak mula bicara berkaitan dengan sifat Allah. Sifat yang wajib, sifat yang mustahil, sifat yang harus disusuli dengan sifat Rasul. Famimma yajibu li maulana jalla wa azza ishruna sifatan. Maka dia tak ada ertinya. Maka ni terjemahan lah. Maka setengah daripada barang yang, yakni sifat yang wajib bagi Tuhan kita yang maha mulia. Maha mulia terjemahan daripada kata jalla, lagi kuasa terjemahan pada kata azza. Azza terjemah dengan lagi kuasa. Azza ni kadang-kadang diterjemah dengan keras. Tuhan yang maha keras. Ini terjemah dengan lagi kuasa. 20 sifat. Maka setengah. Dia famimma. Min lil tab'id. Min lil tab'id. Min tu haraf jar, ma tu isim mausul. Min tu min lil tab'id. Terjemahnya maka setengah. Maka setengah daripada barang yang, yakni sifat-sifat yang wajib bagi Tuhan kita. Wajib bagi Tuhan kita ni wajib pada akal. Jangan lupalah terdahulu. Wajib ada wajib syarak, wajib ada wajib akal. Nak kenal wajib syarak, wajib atas tiap-tiap mukallaf. Nak kenal wajib akal, wajib bagi Tuhan, wajib bagi Rasul, wajib pada Tuhan, wajib pada Rasul. Kalau wajib bagi, wajib pada, wajib akal. Pengenalan dulu. Dia maksud apa dulu? Sudah bicara berkaitan dengan wajib. Ada dua, ada wajib syarak, ada wajib akal. Nak kenal, kalau wajib atas, itu wajib syarak. Wajib pada, sini wajib pada. Wajib bagi, wajib aklan. Sini wajib bagi sini. Barang yang wajib bagi Tuhan kita. Barang yang wajib bagi, mana wajib pada akal. Ini kaedah dia lah. Kaedah pada kaedah. Tapi kaedah ni aghlabiyah. Aghlabiyah ni hak ghalib-ghalib lah. Tapi kalau wajib atas, kena wajib akal. Okey je. Okey je lah pada ni. Hak ni dipanggil kaedah aghlabiyah. Ghalib-ghalibnya gitu. Wajib atas, syarat tu wajib syarak. Wajib bagi macam di sini, wajib pada, wajib akal.
Maka setengah daripada barang yang sifat-sifat yang wajib bagi Tuhan kita, wajib pada akal. Tuhan kita yang maha mulia lagi kuasa, 20 sifat. Setengah di sini ni, setengah ni dengan makna satu juzuk ataupun satu bahagian. Dia kalau sebut setengah, kalau setengah di sini 20 sifat, makna ke semua jadi 40 je lah sifat Allah dah setengah. Sekarang ni setengah daripada sifat yang wajib bagi Allah 20. Kalau 20 tu setengah, maknanya ke semua 40 lah. Sifat kesempurnaan bagi Allah tidak terhingga bilangannya. Dan ni setengah ni, setengah dengan makna satu juzuk ataupun satu bahagian. Bukan setengah makna separuh. Kan kita kan setengah ni separuh. Jadi kalau 20 sifat Allah tu setengah, maknanya ke semua jadi 40. Bukan. Setengah makna satu juzuk, satu bahagian. Daripada sifat kesempurnaan Allah yang tidak terhingga banyaknya. Hak 20 ni secara tafsil, secara ijmal, sifat kesempurnaan bagi Allah tidak terhingga banyaknya. Dia akan cerita di bawah tu. Itu secara ijmal. Hak ni 20 secara tafsil. Setengah makna sebahagian lah kita kata. Setengah dengan makna sebahagian. Dalam kitab kita ni adalah syarahan di bawah tu, secara ijmal apa semua tu. Tapi kalau kita mengaji kitab kecil-kecil kok, bukti setakat tu je. Setengah daripada sifat Allah, sifat yang wajib bagi Allah ialah 20. Gitu je. Kadang-kadang kita bermula sifat Allah ialah 20. Gitu dia. Ayat kitab tu rekah. Tu kena hurang molek lah. Kena hurang macam lah kitab kita ni. Setengah dia akan hurang di bawah tu. Maka setengah daripada barang yang wajib bagi Allah, wajib pada akal kita. Wajib bagi akal kita, tentu sungguh Allah wujud kidam baka. Itu sifat yang wajib pada akal. Bukan wajib bagi Allah ni, Allah tidak bersifat dengan wujud kidam baka, Allah berdosa. Bukan ni. Wajib pada akal kita. Akan sifat yang wajib bagi Allah, hak 20 tu. Ni wajib pada akal. Mana akal tak terima kalaulah Allah tidak bersifat dengan wujud kidam baka. Tu hak tu wajib bagi Allah, wajib pada akal. Bagi Tuhan kita yang maha mulia lagi kuasa, 20 sifat. Ertinya, ini huraian dia lah, bukan erti ni terjemah ni, you know. Jadi dia dalam matang Ummi Barahim ni, dalam Bidayah Hidayah ni dia tak ada ertinya. Daripada hak matang Ummi Barahim Arab terus kepada bahasa Malaysia kita ada ertinya. Sebab di bawah pun tu sama juga, di bawah tak ada ertinya, tak ada. Di bawah tu wahiyal wujudu wal kidamu wal baqa'u wa mukhalafatuhu lil hawadith. Lepas tu terjemahan dia dan iaitu. Gitu je. Dan iaitu. Dia tak ada ertinya, terjemahan kepada mata umi tak ada. Dia terus pergi pada terjemah. Jadi di sini ertinya, erti ni bukan terjemah ni, erti ni huraian. Artinya ketahui olehmu bahawasanya wajib atas mukallaf. Ni wajib atas. Tadi wajib bagi Allah. Ni wajib atas mukallaf. Mana apa wajib atas mukallaf? Wajib pada syarak. Atas mukallaf, atas orang yang diberati syarak, yang ditekan dengan hukum syarak, wajib ke haram ke, syarak tekan, tu mukallaf. Siapa mukallaf? Orang yang baligh sampai umur serta orang yang akil berakal. Jadi wajib atas mukallaf. Tidak sebut wajib syarak atas mukallaf. Tak payah dah. Wajib atas, wajib syarak tu. Berpegang sebesar-besar pahala, tidak berpegang bukan setakat berdosa, tapi ni. Pada ni. Dia wajib syarak pekoh macam wajib sembahyang.
bersembahyang sebesar pahala usul, sebab dia imaduddin, tiang agama sembahyang. Tinggal sembahyang kok dosa yang sangat besar. Adapun wajib syarat buat pegangan ni, berpegang sebesar-besar pahala, tidak berpegang kok kafir lah. Ni hak wajib syarat pada pegangan. Ketahui olehmu bahawasanya wajib atas mukallaf, wajib pada syarat atas mukallaf mengiktikadkan dia je gitu. Kalau kita aja mengiktikadkan kerja mana? Sini meng ada, ming tu. Meng, lepas tu alih ada dua tau. Lepas tu mengiktikadkan. Bahawasanya wajib atas mukallaf mengiktikadkan. Mana pun mengiktikad, berpegang di hati bahawa Allah Ta'ala itu sifatnya sifat Allah tiada terhingga. Oh, tiada terhingga. Tiada terhingga ni sebab hak 20 ni setengah. Hak 20 ni setengah. Bukan hanya sifat Allah 20. Hak 20 ni setengah. Jadi sifat Allah Subhanahu wa taala tiada terhingga. Tiada terhingga. Hak ni kita berpegang secara ijmal. Sifat kesempurnaan bagi Allah tidak terhingga banyaknya. Yang hanya mengetahui adalah Allah Subhanahu wa taala. Para rasul, para malaikat pun tidak mengetahui sifat kesempurnaan bagi Allah yang tidak terhingga bilangannya. Tidak terhingga ni mana apa? Tidak tersakat. Tidak habis pada bilangan. Pada ni 1 juta banyak, bilang-bilang ada hingga. 1 bilion banyak, bilang-bilang ada hingga. 1 trilion, faham 1 trilion ni 1000 bilion, banyak sangat lah, tapi bilang-bilang ada hingga. Ada orang kata kalau 1000 trilion apa tak ada hingga. Ya, 1000 trilion tak ada hingga. 1 trilion ni 1000 bilion. 1000 bilion. Oh, banyaklah 1 trilion ni tidak terhingga. Tapi ada orang kata kalau 1000 trilion tidak terhingga. 1000 trilion pun, 1 trilion pun, bukan 1000 trilion, 1 trilion ataupun trilion. Ada gitu. Ada trilion ada. Tak kira lah trilion pun ada hingga. Bilang adalah sakat dianya. Hak ni sifat kesempurnaan bagi Allah tidak terhingga banyaknya. Yang mengetahui satu-satu sifat kesempurnaan bagi Allah hanyalah Allah Subhanahu wa taala dengan pengetahuan Allah yang tidak terhingga. Gitu. Hak tu kita berpegang secara ijmal. Ni permulaan kewajipan atas kita. Kita berpegang Allah bersifat dengan sifat kesempurnaan yang tidak terhingga banyaknya. Maha suci Allah daripada sifat kekurangan yang tidak terhingga banyaknya. Dalil kita berpegang Allah bersifat dengan sifat kesempurnaan yang tidak terhingga banyaknya. Dalilnya ada makhluk ini. Atau pegang secara ijmal. Itu pegang secara ijmal. Hak setengah daripada sifat Allah 20 ni berpegang, mengetahui dan berpegang secara tafsil. Mengetahui dan berpegang secara tafsil. Hak 20. Hak secara ijmal, ni hak tidak terhingga banyaknya. Kalau orang yang anti sifat 20, kena anti. Dia ada anti, dia ada pro.
dah. Anti satu, pro satu dah. Anti ni hak tolak lah, hak pro ni hak no, gitulah. Orang anti sifat 20 ni dia jahil. Dia jahil. Ada dia kata sifat Allah 20 je. Siapa pegang gitu? Sifat Allah 20 je. Tu jahilnya dia. Ada pula ni dia nampak cerdik sikit, tapi jahil jugalah. Sifat Allah bukan 20. Ni orang anti sifat 20. Sifat Allah bukan 20, tapi hak wajib pegang 20. Hak lain tu sunat bakal pegang. Ni jahil juga. Hak tadi ni sifat Allah 20 je. Tu jahil sangat. Mana sifat Allah 20? Hak 20 ni wajib berpegang secara tafsir, secara satu-satu. Hak satu lagi ni mereka yang mengaji tauhid sifat 20 ni, hak 20 ni hak wajib dia kata. Tapi sifat Allah bukan 20, hak wajib 20. Barangkali dia kata hak lain tu sunat bakal berpegang. Ni jahil juga. Hak lain macam mana sunatnya, wajib juga. Hak 20 ni pun wajib kita berpegang. Hak lain pun wajib kita berpegang. Hak lain daripada sifat kamalat bagi Allah, kita wajib berpegang secara ijmal. Hak 20 ni kita wajib berpegang secara tafsir. Sunatnya kat mana? Jahilnya. Sebab tu dia anti sifat 20. Tapi hak setakat saya jumpalah hak anti sifat 20 ni dak mengaji bab wahdaniyah, qudrah, iradah, ilmu mengikut sesunan kaedah sifat 20. Wahdaniyah, qudrah, iradah, ilmu ni kaedah sifat 20. Kalau tak ngaji kaedah sifat 20, wahdaniyah, qudrah, iradah, ilmu, pergi kepada bab qada qada, apa? Fil apa? Tak lulu. Ni boleh dengar dalam rakaman, boleh dengar ni. Tinggi mana pun pangkat di hadapan tu dengan doktor ke apa ke, pergi pada bicara bab wahdaniyah, keesaan pada perbuatan, pergi kepada qudrah, semua tu perbuatan Allah, pergi pada iradah, yang berlaku semuanya kehendak Allah. Tak lulu. Badan. Ni orang yang anti kaedah sifat 20. Hak saya terjumpalah. Hak lain tu sebab kaedah sifat 20 ni timbul di kurun yang keempat. Dia tak pakai kaedah sifat 20, dia berakidah dengan satu Al-Quran, sebab dia alim sebagaimana ulama salafus soleh. Salafus soleh tu alim satu Al-Quran, mereka berpegang dengan Al-Quran. Hak sifat 20 ni hak ulama susun kemudian, ambil daripada akidah di dalam Al-Quran, susun kat luar. Tapi mereka ni alim Al-Quran sebagaimana ulama-ulama salah terdahulu, maka mereka berpegang direct pada Al-Quran dan hadis. Hak sebenarlah ni. Bukan hak tolak sifat 20, nak ambil akidah salafus soleh kononnya. Akidah Quran pun tak lulu, akidah hadis pun tak lulu. Akhirnya bab qada pun tak lepas. Ni. Kaedah sifat 20 yang terbaik bagi kita sekarang. Orang awam bahasa Arab pun tak erti, Quran pun tak erti, boleh baca Quran betul tu bukan betul sangat dah. Sifat Allah bukan 20. Bukan kata 20 hak wajib berpegang, hak lain tu sunat. Hak lain 20 ni sifat kamalat, sifat-sifat kesempurnaan, ketinggian bagi Allah yang tidak terhingga bilangannya, wajib kita berpegang secara ijmal. 20 ni wajib atas mukallaf berpegang secara tafsil, secara detail. Bahawasanya wajib atas mukallaf mengiktikadkan, ni wajib bukan sunat, bahawa Allah Ta'ala itu sifatnya tiada terhingga dan tiada memberati Allah Ta'ala. Tiada memberati Allah, mana tiada memberati oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala, tiada mentaklifkan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala akan kita pada mengenal mengenal satu tau. Mengenal satu gitu. Mengenal satu, hak saya catat di bawah mengajinya, mengenal satu
daripada sifat Allah Subhanahu wa taala. Mengenal satu ni dan tiada memberati. Tiada memberati, tiada mentaklifkan, mana tiada mewajibkan. Tiada memberati, mana tiada mentaklifkan. Taklif tu bahasa Arab, memberati tu bahasa Melayu kita. Tiada memberati, mana tiada mewajibkan oleh Allah Ta'ala akan kita pada mengenal satu-satu dengan dalilnya, melainkan yang diberati, yang diberati oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala akan kita pada yang sudah mendirikan oleh syarak dalil, iaitu 20 sifat. Tu 20 sifat. Hak tu hak diberati atas kita. Mengenal satu-satu. Tu tafsir dia panggil. Mengenal satu-satu. Mengenal satu-satu dengan dalil bagi tiap satu-satu. Hak ni sahaja yang diberati pada syarak. Hak syarak memberati hanyalah 20 sifat. 20 sifat jua. Hak tidak terhingga banyaknya, syarak tidak memberati, tidak mewajibkan kita kenal satu-satu. Nak kenal satu-satu macam mana? Sebab sifat kesempurnaan bagi Allah tidak terhingga bilangannya. Wajib kenal satu-satu dengan dalil. Nak kenal satu-satu macam mana? Tak wajib. Syarak tidak memberati. Hanya syarak memberati kita mengenal secara ijmal dengan dalil. Apa dalilnya? Ada langit, ada bumi. Dalil Allah bersifat dengan sifat kesempurnaan yang tidak terhingga banyaknya. Tetapi ini bahkan wajib atas kita mengetahui. Ini makrifah, mengetahui. Mengetahui, mengenal, samalah makna dia. Apa makna mengetahui? Ni i'tiqad lah, jazam di hati. Tetapi wajib atas kita mengetahui. Mengetahui bukan tahu dengan belajar, tahu dah. Tak, belajar tu wajib lah. Tahu kemudian mengetahui dalam bab pegangan ni jazam, berpegang di hati. Tetapi ini bahkan wajib atas kita mengetahui yang ni jazam di i'tiqad yang lain daripada 20. Hak lain 20 ni, hak sifat yang tidak terhingga bilangan ni. Wajib atas kita mengetahui bahawa, atau fa'il pada mengetahui bahawa ada bagi Allah itu sifat kamalat, tiada terhingga pada bilangan dia. Hak tu. Hak syarak memberati secara satu-satu setengah dalilnya 20 sifat. Tapi bukan 20 sifat saja ni. Wajib atas kita mengetahui yang lain 20 ni. Mengetahui macam mana? Bahawa ada bagi Allah Ta'ala itu sifat kamalat, sifat kesempurnaan Allah Ta'ala tiada terhingga pada bilangannya. Tu wajib kita mengetahui secara ijmal, seperti yang tersebut dahulu, hak dengan jalan ijmal. Dia gitu. Tapi ayat kita ni susah sikit nak faham. Dan tiada memberati Allah Ta'ala akan kita pada mengenal satu-satu daripada dalilnya, dengan dalilnya satu-satu. Hak sifat yang tidak terhingga tak wajib. Hak syarat memberati kitanya, Allah memberati kita, mewajibkan kitanya 20. Tapi bukan setakat 20. Wajib atas kita mengetahui bahawa ada bagi Allah sifat kamalat, sifat kesempurnaan yang tidak terhingga bilangannya. Mana 20 tu wajib mengetahui, berpegang secara tafsil. Hak sifat kamalat yang tidak terhingga ni wajib atas mukallaf mengetahui dan berpegang secara ijmal. Ini huraian. Kalau tidak kok setengah daripada sifat Allah 20. Lepas tu sifat Allah berapa? Tak tahu macam mana. Sifat kamalat, sifat kesempurnaan Allah tidak terhingga bilangannya. Tahulah. Hak tu kita mengetahui, mengenal dengan bahu kita mengetahui serta berpegang.
Sifat kamalat bagi Allah tidak terhingga banyaknya. Maha suci Allah bersifat naqais, sifat kekurangan. Lama ada sifat kamalat yang tidak terhingga banyaknya, serta dengan dalil ada langit, ada bumi. Atau berkaitan dengan huraian setengah dari sifat Allah 20. Dan makna sifat itu iaitu sesuatu makna yang lain daripada zat yang berdiri pada zat. Nak pergi pula makna sifat. Isyruna sifatan, 20 sifat. Apa makna sifat? Apa makna sifat? Apa makna zat? Sifat 20 ni sungguh di zat Allah Subhanahu wa taala. Sifat ke semua tidak terhingga banyaknya sungguh di zat Allah Subhanahu wa taala. Jadi sifatnya apa makna, zatnya apa makna. Allah Subhanahu wa taala zat yang wajib ada, yang bersifat dengan sifat kamalat. Apa dia zat, apa dia sifat. Ini syarahan huraian. Beda itu hidayah daripada kitab Matan Ummul Barahin bagi Syekh Sanusi. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma iftah alaina futuhal arifin. Allahumma allimna ilma akadamin wa fahimna famasabikin warzuqna riqat talibin. Allahumma zidna ilma wa alhiqna bis salihin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.